Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin. Peperangan Fijar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Muka surat 9. Peperangan Fijar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 20 tahun, peperangan Fijar meletus. Peperangan tersebut berlaku di antara kabilah Kinanah yang mendapat sokongan Quraisy dengan kabilah Qais. Di bawah tu ditulis nombor 3 di bawah tu. Ibnu Hisham berkata dalam kitabnya Sirah Ibnu Hisham jilid pertama halaman 184, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika berlakunya peperangan Fijar, ialah 14 atau 15 tahun. Beliau yakni Ibn Hisham mentarjih pendapat tersebut berdasarkan tindakan bapa-bapa saudara baginda hanya membawa baginda menyertai peperangan tersebut beberapa hari sahaja, dan peranan yang dimainkan hanyalah mengumpul anak panah musuh yang tak kena sasaran, ataupun anak panah musuh lah yang jatuh. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengumpulkan anak panah yang dilontar oleh musuh dan menyerahkannya kepada bapa-bapa saudara. Jadi peperangan Fijar ini, kalau dalam buku ni menyebut ketika Nabi berumur 20 tahun, tapi mengikut Sirah Ibn Hisham umurnya 15 tahun. Ini perbezaan pandangan kajian daripada pengkaji-pengkaji Sirah Nabawiyah. Cumanya yang penting Nabi terlibat dalam peperangan ini. Ketika ini Nabi belum lagi dilantik sebagai Nabi, belum lagi berusia 40 tahun. 40 tahun baru dilantik menjadi Nabi. Peperangan Fijar ni berlaku beberapa kali mengikut kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah ni adalah peperangan Fijar yang kelima. Jadi peperangan Fijar ni maksudnya peperangan Fijar ni maksudnya jahat ataupun fujar. Innal abrar lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Fujar tu, Fijar ni jahat.
peperangan ni peperangan yang jahat. Maksud jahat, peristiwa peperangan ni berlaku pada musim haji. Musim haji ni musim berlakunya dalam bulan haram. Ada 4 bulan yang haram bagi orang Mekah, orang Arab berperang, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, serta bulan Rejab. Ini 4 bulan dipanggil bulan-bulan haram. Dalam Quran pun ada sebut Al-Ashhurul Haram. Allah sebut yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya, yakni orang Mekah, orang manusia bertanya kepada Nabi tentang bulan-bulan haram ataupun tentang peperangan di bulan haram. Qul, katakanlah Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan haram ni adalah berdosa besar. Dan peristiwa Fijar ni berlaku dalam bulan haram. Punca meletusnya peperangan ini ialah An-Nu'man bin Al-Munzir, Raja Arab di Hira. Amir lah, pemimpin, bukan raja lah, pemimpin. Arab tak ada raja, dia pemimpin Hira. Hira ni negeri yang terletak di sebelah barat Sungai Furat. Raja Arab yang tunduk kepada kerajaan Farsi tinggal di situ. Ia ditawan oleh Khalid bin Al-Walid pada tahun 12 Hijrah. Kalau dalam kitab Arab dipanggil Amir, dia tak panggil Malik, Amir. Ditulis raja. Bolehlah, maksudnya pemimpin juga. Raja Arab di Hira mempunyai barang-barang perniagaan yang dihantar ke pasar Ukas setiap tahun. Jadi Nu'man bin Al-Munzir ini, dia setiap tahun akan bawa barang dia, harta dia, barang dagangan dia, untuk dibawa ke pasar Ukas. Ukas ni pasar yang masyhur yang ada di tanah Mekah pada masa itu. Dia pusat dagangan. Ukas sesamping dia pasar, dia juga tempat selebriti, orang-orang masyhur. Kalau kita zaman hari ni, artis lah, tempat-tempat artis akan menyanyikan lagu-lagu. Tapi Arab ni tempat penyair Arab membacakan syair. Beza penyair ni adalah tergolong daripada ahli-ahli bahasa. Maknanya orang-orang cendekiawan Arab yang boleh mereka menyusun bait-bait syair. Bait-bait syair ni kita pun biasa baca lah. Bait syair ni kalau kita rajin merhaban. Saya tak reti merhaban. Kalau merhaban, dalam merhaban tu ada, ataupun dalam burdah, orang Kedah burdah, ataupun dalam lagu Urbaniyah lah kita ni. Lagu Urbaniyah tu memang susunan daripada syair-syair yang diambil daripada kitab Barzanj. Kita panggil pula pukul Urbaniyah tu Syarful Anam. Syarful Anam tu adalah kumpulan syair dalam bawah Syarful Anam. Kita panggil, kalau ini panggil pukul Syarful Anam, ini pukul Hadrah, ini pukul Kincat, ini pukul Jalabi, apa semua lah. Jadi lagu yang kita baca tu, tapi dah kelain dah kita baca tu, itu ikut telur kita tu. Dia dah banyak pengaruh bahasa logat tempatan, dah hilang Arab. Ya Allah, ya Allah aja dengar bunyi Arab, yang lain tak ada dah. Muhammad Allah tu ada. Solah jadi salu kita salu. Solu rasanya solu jadi salu. Di pasal dia hafal maulud lah.
Maknanya lama lah benda ni diturun-turun-turun. Tambah pula kalau buku Hubaniyah tu tulis dengan tulisan Rumi. Tak apalah, jadi syair lah dibaca. Jadi orang yang buat syair ni memang orang yang pandai lah, sebab nak susun. Macam kita berpantun, bukan semua orang boleh berpantun secara spontan macam tu. Orang yang pakar-pakar ni. Jadi ada orang yang di situ menjadi tumpuan kepada penyair-penyair yang terkenal di Arab berkumpul di Pasar Ukas membacakan syair. Syair pada bahasa itu nombor satu memuja patung berhala lah. Dan bila ada kematian dia akan memuji orang mati tu, menceritakan kebaikan-kebaikan dia. Maknanya orang yang sedih akan jadi gembira. Kalau perang dia buat syair perang lah, melemahkan musuh. Ni peranan hebat ni syair. Kita lagu patriotik lah. Tapi syair ni hebat. Dia bahasa Arab ni memang dia hebat. Banyak syair-syair kalau kita baca dalam yang kita nyanyi Hubaniyah tu pun ada. Bi syahri Rabi'in qad badanuhu a'la. Pada bulan Rabiul Awal, bi syahri Rabi'in, pada bulan Rabi' qad badanu ruhul ala, sesungguhnya telah terpancarlah ruhul a'la. Itu sebut tu. Ruhul a'la ni maknanya jasad, ruh, nyawa. Ruh lah, ruh Nabi tu yang paling tinggi kedudukannya. Maknanya hebat dia puji Nabi tu, melampau-lampau lah memuji Nabi dalam tu. Tapi tak apa suka pujian macam tu. Tapi kita atas nama kasih kita puji tu. Ada orang yang mengharuskan benda-benda macam tu. Masuk dalam selawat yang kita tambah-tambah tu. Ada tafrijiyah lah, ada nariyah lah, ada macam-macam selawat kita tu. Itulah konsep ataupun peranan Pasar Ukas pada masa itu. Memang ramai orang samping berniaga, memang akan membaca syair. Bila dengar syair orang Arab ni, memang dia negun macam tu lah. Dia negun. Itulah negun ni. Dia negun kalau dengar tu. Apa yang tak jadilah. Hujan ribut pun dia tak peduli dah kalau dengar tu. Ghalib sangat. Dia sedap. Memang kalau tanya orang yang mengaji bahasa Arab, bila dia membaca syair, dia memang rasa hebat bahasa tu. Apatah lagi kalau dia baca Quran. Orang yang mengaji bahasa Arab, mengaji Arab ini sampai sastra Arab lah, memang dia akan terpukau. Dia baca Quran tu, sebab itu menitik-nitik air mata je. Kita ni lesyuh apa itu je, tak ada apa kan. Baca ya. Kalau orang taranum kadang-kadang, taranum ni ada lagu sedih, ada lagu semangat, ada lagu, dia berdasarkan kepada kisah. Tapi kalau tak faham, lagu sedih pada cerita syurga, lagu sedih. Lagu tak sedih pada cerita neraka. Maksudnya lagu sedih ni pada neraka lah, cerita tentang neraka. Itu bab lagu dan kisah. Dia hebat bahasa Arab ni. Dan Allah Ta'ala pilih bahasa Arab sebagai bahasa syurga. Habis cerita tu. Ketika menghantarnya, jadi yang dihantar ni dia bawa unta lah, barang ni naik unta. Arab panggil Latimah. Latimah ni unta yang siap dengan barang di atas tu, daripada wangi-wangian dan juga kain lah, kain macam mana tu, kain dia bawa atas unta. Setiap tahun macam itulah. Ketika menghantarnya, An-Nu'man melantik seorang lelaki yang kuat dan perkasa, serta dihormati oleh kaumnya sebagai ketua rombongan untuk mengawal rombongan dagang. Pada suatu hari dia duduk bersama-sama Al-Barad bin Qais Al-Kanani, seorang pembunuh dan melakukan sesuatu berdasarkan nafsu, serta dipulau oleh kaumnya disebabkan kejahatannya. Barad bin Qais Al-Kanani ni jahat. Dia ni memang dipulau oleh kaum dia sendiri sebab perangai dia ni jahat. Dan Nu'man juga duduk dengan Urwah bin Utbah Ar-Rahal. An-Nu'man berkata,
siapakah yang akan melindungi harta perniagaanku ini sehingga ia sampai ke pasar Ukas? Al-Barat menjawab, aku akan menghantarnya untuk dijual kepada Bani Kinanah. Barat ni daripada Bani Kinanah. Peperangan Fijar pada masa ini berlaku antara kabilah Kinanah, kabilah Kinanah dengan kabilah Qais. Kabilah Kinanah mendapat bantuan daripada Quraisy. Jadi Barat ni, orang jahat ni daripada Kinanah. Jadi Nu'man tanya, siapakah yang akan melindungi harta perniagaanku ini sehingga ia sampai ke pasar Ukas? Al-Barat menjawab, aku akan menghantarnya untuk dijual kepada Bani Kinanah. Bagi Bani Kinanah ni. An-Nu'man berkata, Nu'man yang ketua Hirah tadi, aku mahu harta perniagaan ini dijual kepada semua orang. Dia tak nak pada Kinanah saja, dia nak bagi pada semua orang. Urwah berkata, Urwah mencelah. Dia duduk 3 orang tadi, Nu'man, Al-Barat dan Urwah. Urwah mencelah, kamu melakukan perkara yang tidak dikeji. Dia terjemah daripada satu istilah Arab, Abaita al-li'an. Tak salah ditulis tu, tak ingat saya. Abaita al-li'an. Maknanya istilah ni istilah Arab gunalah. Maknanya menunjukkan kamu tak buat benda yang keji. Adakah kamu mahu harta kamu dibawa oleh anjing yang jahat? Urwah ni dia sindir kepada Barat tadi. Urwah ni daripada Qais. Biarkan aku membawanya. Urwah menawarkan diri, biarkan aku membawanya untuk dijual kepada semua ketua kaum dan penduduk Qaisyum. Semua ketua kaum, maknanya semua dapat lah, dan penduduk Qaisyum, iaitu penduduk di daerah Najat dan Tihamah. Ni 2 daerah ada di sekitar semenanjung Tanah Haram. Al-Barat berkata, adakah kamu akan membawanya kepada kabilah Kinanah, wahai Urwah? Titik situ dah tu, ada titik sepatutnya. Aku akan membawanya kepada, dia tak ada titik lah, ya. Jawab Urwah, aku akan membawanya kepada semua orang. Lalu Nu'man pilih Urwah untuk bawa harta. Al-Barat tak dapat. Jadi dah ada kes situ, dah ada masalah lah. Ada perselisihan kat situ. Al-Barat merasa sakit hati. Al-Barat orang Kinanah, dan mencari-cari peluang untuk melaksanakan niatnya. Dan dia tadi kita sebut dah, tuan kita tulis dah, seorang pembunuh dan melakukan sesuatu berdasarkan nafsu. Memang jahat ikut nafsu. Dan kaum dia sendiri pulaukan dia. Al-Barat merasa sakit hati kerana Nu'man pilih Urwah dan mencari-cari peluang untuk melaksanakan niat jahatnya. Peluang tersebut diperolehi apabila Urwah keluar membawa barang dagangan. Disebut dalam kitab yang lain, Urwah jalan sampai satu tempat, kawasan ada lembah, ada air sikit. Duduk situ sekejap, lalu di situ melompat keluar Al-Barat dan membunuh Urwah. Al-Barat membunuhnya secara licik, maknanya serandap. Dia menyorok tempat. Bila Urwah sampai dia keluar dan terus bunuh, melompat dan bunuh. Habis, matilah Urwah tadi. Al-Barat menghantar utusan kepada kaumnya, orang Kinanah, yakni kabilah Kinanah, untuk memberitahu apa yang berlaku dan memberi amaran terhadap pembelaan yang akan dilakukan oleh kabilah Qais, iaitu kaum Urwah. Ini perangai Arab pada zaman jahiliah. Pertamanya
Al-Bara' ni dah tahu dah sifat dia jahat ni. Kemudian dia tak dapat kojel lah, tender tu nak ambil untuk bawa barang Urwah apa ni, Nu'man tadi, pemimpin Hirah tu. Sebab Nu'man pilih Urwah daripada kabilah Qais. Kemudian dia bila tak puas hati, dia pergi bunuh. Jadi nampak salah kepada belah Al-Bara'. Memang salah dia. Tapi dia hantar utusan bagi tahu cerita yang berlaku. Aku dah bunuh orang Qais. Aku bimbang nanti orang kabilah Qais ni akan tuntut bela kematian ke kabilah dia, iaitu Urwah tadi. Jadi pasukan orang Kinanah ni bersiap untuk mempertahankan Al-Bara'. Tengok dia punya sentimen asabiyah ni, perkauman, kita semangat kabilah. Dikatakan, saya ada bercakap dengan kawan yang pergi sebelajur tu, ada kawan dia suka bila cuti, dia suka berjalan negara-negara Arab lain ni. Dia kata di Yaman masih lagi ada sistem macam kabilah ni. Walaupun ada polis di Yaman tu, ketua kabilah lebih berkuasa situ, ketua kabilah. Jadi bila Al-Bara' walaupun dia salah, dia minta bantuan, kaum dia nak mempertahankan dia. Setelah mendapat berita pembunuhan Urwah, kabilah Qais mula berdendam dan ingin menuntut bela di atas kematian Urwah. Mereka bertemu dengan kabilah Kinanah dan Quraisy. Quraisy ni kabilah Nabi di Nakhlah. Jadi pakat kita berlawan di satu tempat nama Nakhlah. Di sana pertempuran berlaku di antara mereka, iaitu kabilah Kinanah dan Quraisy berlawan dengan Qais. Ketika peperangan memuncak dan kabilah Qais begitu bersemangat, orang-orang Quraisy berlindung di tanah suci Mekah. Rasulullah SAW bersama-sama mereka ketika itu. Selepas itu Qais berkata kepada musuhnya, kami tidak akan membiarkan darah Urwah mengalir tanpa pembelaan. Kita akan bertemu semula pada tahun hadapan di Uqas. Lalu mereka pulang ke negeri mereka dan mengapi-apikan semangat di antara mereka. Bila masuk tanah suci Mekah, tanah haram. Jadi orang Arab dia tak nak perang dalam tanah haram ni. Dia tak nak perang dalam tanah haram. Jadi dia berhenti di situ, dia cabar untuk datang tahun depan. Anda boleh sempat buat persiapan lagi apabila tiba waktu yang dijanjikan. Kabilah Qais mengumpulkan kekuatannya. Mereka dibantu oleh kabilah Thaqif dan selainnya. Ada kabilah lain yang bantu. Quraisy juga mengumpulkan kekuatannya yang terdiri daripada kabilah Kinanah dan Al-Ahabish. Al-Ahabish, mereka adalah sekutu Quraisy. Sekutu ni maksudnya rakan kongsi lah, geng lah, geng. Ketua Bani Hashim, Bani Hashim daripada pihak Quraisy, ialah Az-Zubair bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Dia dibantu oleh saudara-saudaranya, iaitu Abu Talib, Hamzah dan Al-Abbas, dan anak saudaranya iaitu Nabi SAW. Bani Umayyah pula diketuai oleh Harb bin Umayyah. Dia mengetuai kekuatan Quraisy disebabkan kemuliaan dan usianya. Jadi Quraisy pada masa itu ketuanya adalah Harb bin Umayyah. Begitu juga dengan bani-bani lain yang terdapat di dalam kabilah Quraisy. Masing-masing mempunyai ketua. Selepas itu peperangan meletus. Peperangan tersebut adalah peperangan yang paling dahsyat dalam kehidupan orang-orang Arab. Perang sama-sama sendiri. Oleh kerana banyaknya kehormatan Mekah yang merupakan tempat suci di sisi orang-orang Arab, dicerobohi
di dalam peperangan tersebut, maka mereka menamakannya sebagai peperangan Fijar. Maksud Fijar, peperangan yang jahat. Sebab apa jahat? Sebab telah merosakkan benda-benda yang ada di kawasan Tanah Haram. Cuma di bawah ni ada nota kaki menyebut yang betulnya ialah disebabkan mereka menghalalkan peperangan berlaku pada bulan-bulan haram. Ini kerana peperangan tidak berlaku di Mekah. Ini ada ta'liq ataupun komentar di bawah. Dia berlakulah perang tadi, peperangan yang pertama, dan berlaku pula sambungan dia dalam bulan setahun selepas pada itu. Dan peperangan sangat dahsyat, sangat dahsyat dan sangat besar, menjadi sejarah besar. Sebab itu ulama-ulama sirah menulis kisah peperangan ini dalam buku-buku sirah. Dalam peperangan tersebut, kabilah Qais hampir-hampir mengalami kekalahan. Sebahagian daripada sekutunya telah mengaku kalah, tetapi keadaan tersebut dapat diselamatkan dengan kemunculan mereka yang mencadangkan supaya dimeterikan perjanjian damai. Perjanjian tersebut menyebut bahawa tentera yang terbunuh daripada kedua-dua belah pihak hendaklah dikira. Mana-mana kabilah yang mengalami kerugian jiwa yang lebih banyak, mereka hendaklah menerima pembayaran diat terhadap bilangan yang lebih. Dalam peperangan tersebut, kabilah Qais mengalami kerugian jiwa yang lebih banyak daripada kabilah Quraisy. Oleh itu, mereka mengambil diat daripada Quraisy. Harb bin Umayyah berjanji untuk membayarnya dan menyerahkan anaknya Abu Sufyan sebagai cagaran. Bila perang berlaku, Qais hampir-hampir kalah. Bila sekutu dia undur, mengaku kalah, tak mau perang lagi. Dalam keadaan yang kita panggil getir lah pada masa itu, ada orang mencadangkan supaya buat perjanjian damai. Lalu mereka bersetuju, dibuat perdamaian, dan ada sepakat pada masa itu supaya dikira jumlah orang yang terbunuh. Jadi bila dikira jumlah di pihak Qais lebih banyak terbunuh daripada di pihak Quraisy, lalu orang Quraisy kena bayar diat atas yang lebih itu. Contohnya perang, pihak Quraisy terbunuh 90 orang. Contohlah, tak sebut sini berapa jumlah. Pihak Qais terbunuh 100. Jadi yang lebih berapa? 10. Jadi orang Quraisy kena bayar diat kepada 10 orang ni, bukan 100 tu. Sebab 100 dah ada sama banyak, 90 dah ada, dua-dua terbunuh. Yang lebih tu dibayar diat. Diat apa dia diat? Diat ni kita panggil pampasan. Pampasan lah, senang panggil pampasan. Diat ni biasa dipraktik dalam hukum qisas. Dalam Islam ni ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada hukum ta'zir. Ni hukum jenayah Islam. Hudud disebut dah, tetap dah. Curi, potong tangan, laki ataupun perempuan, berzina, sebat, minum arak, sebat, menuduh orang berzina, sebat. Kalau tak semayang, bunuh setelah diminta untuk bertaubat. Murtad pun dibunuh setelah diminta untuk bertaubat. Dia panggil istitabah. Istitabah ni yang mahal dalam Islam ni. Walaupun dia buat salah murtad, diminta, dirayu dalam tempoh tertentu untuk dia bertaubat. Kalau didegil juga dalam tempoh yang telah pun disepakati yang sesuai untuk dia bertaubat, tak mahu juga, ketika itu baru dihukum bunuh, pancung kepala dia. Gantung tak boleh, mesti pancung. Kerana gantung ni melambatkan kematian. Pancung mati terus. Dan dia tak menyeksa orang yang kita panggil dihukum. Dalam bab qisas, bunuh balas bunuh.
Maksudnya kalau orang tu bunuh keluarga kita, sebagai contoh, kita laporkan, sabit kesalahan, orang yang membunuh keluarga kita tu akan dibalas bunuh. Balas bunuh ni bukanlah kalau dia tembak dengan senapang, kita tembak balik dengan senapang. Itu bukan. Dia bunuh dengan apa sekalipun, dengan langgur kereta ke, dia selam ke, dia bakar ke, balas bunuh dia tu tetap dengan hukuman pancung sampai mati. Sebab pancung adalah kaedah yang paling cepat mematikan. Dan tak kata seksa, memang seksa lah, sebab hukuman dia mesti hukum. Dan kalau pula keluarga yang mangsa bunuh tadi memaafkan orang yang pembunuh tadi, keluarga pembunuh atau pembunuh itu mesti membayar pampasan diat 100 ekor unta. Dan bunuh ni ada kategorinya. Bunuh sengaja, hukum balas bunuh. Hukum membunuh hak dipanggil serupa sengaja lah terjemahannya. Serupa sengaja. Maknanya dia menggunakan alat yang boleh membunuh tapi tak sengaja bunuh. Contoh macam inilah, dia pegang senapang dia, top dia terlepas, ada orang lalu, mati. Macam sengaja. Tapi dia tak sengaja. Iaitu bayar diat 100 ekor unta kepada waris orang yang dibunuh. Kalau membunuh tak sengaja bunuh, ambil mudah je. Orang baring sini, kita tersandung tikus, terduduk atas kepalanya, jalan ke orang tu, meninggal tu, berat kita ni tang kepala tu. Kita nak bunuh dia tak niat pun nak bunuh. Tapi mati tak dia, mati. Siapa yang mati ni? Kita. Jadi hukumannya juga adalah diat, bayaran 100 ekor unta. Jadi kalau tak ada unta merata kita ni, nak cari unta di mana? Cari lembu pun jenuh. Kena kuku mulut kan, tak dapat tu. Jadi diperhargakan unta tadi dengan harga negeri yang paling terdekat. Terdekat kita siapa yang ada unta ni? Tak salah saya, Pakistan. India dengan Pakistan mana yang sepadan dekat dengan Malaysia? Tak ada sepadan dengan Malaysia, tak ada. Asalnya Pakistan dulu baru India kan. Pakistan dulu asalnya. Jadi perharga dengan unta yang ada di Pakistan. Pakistan ni ada padang pasir, ada unta ni. Hargalah dengan harga tu berapa duit? Kalau 10,000 seekor kalilah dengan 100. Berapa duit kalau 100? Maulah. Dan unta tadi pun dia ada 3 kategori. 40 ekor jenis dia, 30 ekor, 30 ekor. Jadi kalau jumlah tu lebih kurang boleh dapat hampir 2 juta lah. Hampir 2 juta kepada waris si mati. Jadi kalau dia sedih-sedih macam mana pun, contohnya dia orang perempuan, suaminya mati, dia akan dapat terbela dengan duit pampasan. Ini hukum dalam Quran. Tak ada laksana lagi. Itu kita kalau langgur, bayar kat mahkamah. Yang duit waris mati kita ni dapat duit, wakil rakyat datang bagi. Wakil rakyat bagi, berapa lama takkan sampai 5 tahun dia nak tanggung. Tak mahu ni rakyat dia banyak lagi. Wakil rakyat bagi, atau orang sumbangan orang, paling tidak pun dalam seminggu 2 minggu lepas kejadian. Kalau waris penuh dia tak boleh, dia kena cari dah sampai dia boleh disyaharkan muflis. Jadi begitulah diat tadi. Jadi dikiralah 110 orang tu dibagi. Selesai. Ini dalam apa kita panggil berlaku pada masa itu. Sehingga kan pemimpin kabilah Quraisy pada masa itu, dia kata dia berjanji untuk membayarnya banyak, bukan sikit tu. Kalau 10 orang, maknanya 1000 ekor unta nak dicari tu, nak dibagi tu. Jadi dia telah menyerahkan anaknya sebagai cagaran. Abu Sufyan ni, bapa mentua Nabi, dia bagi cagaran. Maknanya apa maksudnya? Sungguh dia nak berdamai dan bersungguh dia nak membayar. Begitulah berakhirnya peperangan di kalangan orang-orang Arab yang pada kebiasaannya bermula dengan perkara-perkara kecil. Jadi tadi asalnya apa dia? Asalnya Barak tadi tak puas hati dengan isu pemilihan untuk bawa kabilah, untuk bawa barang dagangannya. Tak puas hati tu punca dia, akhir dia bunuh. Ada kadang-kadang tu bercakap-cakap mulut dia, akhirnya bunuh. Kalau kita baca nanti
dalam peristiwa meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat di penjuru Kaabah tu, itu pun kabilah Arab sama-sama Quraisy tu udah angkat pedang. Ni semangat Arab ni. Dia memang cepat. Dan dia memang cepat baik. Itulah macam ni tadi, bergaduh-gaduh boleh berdamai, boleh baik ni. Tidak, ramai ada mati ni, cepat baik. Peristiwa seumpama itu terus berlaku sehingga Allah menyatukan hati mereka dan menerangi kegelapan jahiliyah dengan tersebarnya cahaya Islam di kalangan mereka. Bila Islam datang, Islam mengikat kesatuan. Masa ini semangat kabilah tu nombor satu. Dia tak kira kabilah kamu betul ke salah. Kalau kamu usik kabilah aku akan balas dendam. Kalau kabilah aku buat salah, orang nak serang geng dia akan pertahankan, tak kira apa sebab. Ini semangat yang ada pada masa itu. Lalu termeterilah satu, selepas peristiwa itu berlakunya satu perkara yang sangat hebat, dan Nabi mengiktiraf peristiwa ini, iaitu perjanjian Fudul. Namanya perjanjian Fudul. Maksudnya bawah tu ada tulis ialah perjanjian yang bercirikan kelebihan. Maksud Fudul lah, dia nama yang diberi oleh orang Arab. Perjanjian ni setelah peperangan Fijar tamat, orang-orang Quraisy diajak mengadakan perjanjian Fudul. Perjanjian tersebut dimeterikan di rumah Abdullah bin Jud'an ataupun Jad'an Al-Taimi, salah seorang pembesar Quraisy. Dia ni antara yang paling tua lah pada masa itu dan terhormat. Dibuat perjanjian dekat rumah dia. Mereka yang menyertai perjanjian ini ialah Bani Hashim. Bani Hashim ni keturunan Nabi lah, Quraisy daripada keturunan Nabi. Bani Al-Muttalib. Muttalib ini adik-beradik dengan Hashim. Dia cerita dulu. Bani Asad bin Abdul Uzza. Orang Arab dinamakan anaknya Abdul Uzza. Abdul tu hamba, Uzza tu nama berhala. Bani Zuhrah bin Kilab dan Bani Taim bin Murrah, Bani Abdullah bin Jud'an. Mereka berjanji untuk memastikan tidak seorang pun yang dizalimi di kota Mekah, sama ada penduduknya orang Mekah sendiri atau orang lain yang datang ke situ, khususnya pada musim haji. Sekiranya berlaku kezaliman, mereka akan bersama-sama menghapuskan kezaliman. Antara yang kita nak sebut dalam kitab Ar-Rahiq Makhtum menyebut membela orang yang dianiaya dan mengambil tindakan kepada orang yang menganiaya, ataupun membela orang yang dizalimi, mengambil tindakan kepada orang yang melakukan zalim. Makna maksud perjanjian ni adalah membenteras kezaliman yang berlaku di Mekah. Kalau tidak, tadi dia tak kira lah siapa salah. Dia tak kira siapa salah, jadi geng siapa? Geng aku. Ini dipanggil dalam Asabiyah. Asabiyah tak boleh, haram hukumnya. Apa maksud Asabiyah? Nabi kata kamu membela kabilah kamu walaupun di atas kezaliman, kebatilan. Orang marah, malam bola Perak dengan Kelantan Kelas. Siapa salah tu? Siapa yang salah? Siapa yang buat salah? Udah beramuk tu. Kalau tengok dalam media sosial ni, orang Kelantan kata orang Perak kata orang Kelantan. Dia bukan isu kata mengata tu. Kita nak tahu siapa yang salah. Siapa yang salah? Ada tuduhan pijak bendera kencing atas padang, macam-macam. Tapi pengalaman bila di stadium dia memang maulud orang tengok bola ni banyak tak elok daripada eloknya. Sebab emosi dia datang nak menang, tak nak tengok kalah. Datang nak tengok best, tengok main tak best, maulud tu laju je, carut lah, provokasi lah, macam-macam. Jadi kita tak memihak pada siapa negeri mana ke, siapa yang salah
dia yang kena ambil tindakan. Jangan membela. Sebab kita perak, kita bela perak. Oh, cari tak? Cari siapa salah tu. Tak kira siapa. Salah, inilah yang berlaku dalam perjanjian fudul ni. Sebab selepas itu ada orang yang dianiaya. Bila dia berjual barang di Mekah, orang tak bayar barang dia. Barang ambil tapi tak bayar. Dia mengadu kepada orang lain tak nak masuk campur. Akhirnya dia naik atas bukit, dia bercakap lah macam dia mengeluh. Orang dengar, orang kata kembali kepada perjanjian fudul ini, dikembalikan hak kepada orang yang berjual tadi. Sikit lagi kita tengok Rasulullah SAW menghadiri perjanjian ini bersama-sama bapa-bapa saudaranya. Baginda SAW bersabda selepas dilantik sebagai Rasul. Nabi sebut cerita ni selepas Nabi lama dia jadi Rasul. Nabi kata, aku telah menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Nabi tak sebut perjanjian fudul, Nabi nama perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an bersama-sama bapa-bapa saudara. Ia lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah ni unta yang paling tinggi nilainya di kalangan orang Arab. Apa lebih ni kita tak tahu lah, orang Arab tahu lah. Bagus lah, unta ni bagus. Kita ni lembu kot. Lembu apa yang bagus? Hidup lembu tak pernah. Lembu sadar. Lembu sadar tu sohor. Lembu sadar ya. Orang suka tu. Lembu ini unta merah. Memang nilai dia sangat tinggi. Mana dapat unta merah ni orang kaya lah. Nabi kata, aku lebih suka perjanjian fudul itu lebih daripada unta merah. Sekiranya pada zaman Islam, benda ni berlaku pada zaman jahiliah sebelum Islam sampai ke Mekah. Sekiranya pada zaman Islam aku diajak melakukan perkara yang sama, iaitu melakukan perjanjian untuk membasmi kezaliman tadi, nescaya aku akan menyahutnya. Nescaya aku menyahutnya. Ini disebabkan Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya senya aku ni Nabi dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Cuma akhlak mulia ni mesti dari kacamata syarak. Saya sebut sikit, kita dalam program majlis-majlis, dia ada etiket sosial atau dipanggil protokol majlis ke apa, etiket sosial. Kalau yang saya baca lah, ni mungkin buku lama, sekarang mungkin dah ada banyak pembaharuan dan banyak Islamik lah. Dulu memang kita ambil daripada British tu. Minum jamuan Haiti macam mana Haiti kalau cawan tu kita tatang macam ni, berdiri, koi orang unjuk, cekur, makan, minum berdiri. Tapi itulah adabnya, etikanya. Jadi benda tu tak bertepatan dengan Islam, tak boleh pakai. Sebab kita kena ikut Islam lah. Kalau kedudukan atas pentas tu, dia pandai tu, bini orang ni letak sebelah suami orang lain, dia ada buat macam tu. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala mungkin dah ada pembaharuan, dah ada. Dulu punya buku yang lama-lama tu saya baca. Saya tak pernah ngaji tu, baca aja. Jadi kita baca tengok, oh begini rupanya. Jadi Nabi buat akhlak Islam. Contoh akhlak Islam ni, kita makan jilat jari. Setengah orang tak suka kan? Tapi dia adalah akhlak. Jilat jari ni hari ni je. Kalau sampai ke situ sampai pun tak. Dah sampai ke sini jilat dia. Ngap itu memang lah. Kita tengok berseram dia ni. Dia jilat jari ujung lah. Ada rahsia dia macam-macam. Ni sunnah Nabi. Dan perjanjian tersebut adalah sebahagian daripada akhlak mulia. Islam banyak mengiktiraf perkara-perkara yang seumpama itu. Pengertian ini dapat difahami daripada sabda Rasulullah SAW, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tadi hadis yang saya baca tadi, Rasulullah SAW sendiri mengajak orang ramai mengadakan perjanjian seumpama ini. Dengan itu mereka disedarkan dengan hakikat sebenar pengutusan. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita sambung. Nabi berjalan ke perjalanan kali kedua ke Syam. Dulu kita baca kali pertama dengan Abu Talib, ni kali kedua nanti, insya-Allah. Adakah peperangan yang tadi tu, peperangan yang terawal Nabi sertai zaman
Ini peperangan ni. Tapi Nabi hanya bertugas ambil perempuan. Tapi bila kita sebut perang ni bukan benda suka-suka. Perang ni benda yang menakutkan, seram lah, seram. Jadi keberanian Nabi tu dah ada. Sebab Nabi kan berlatih jaga kambing dekat perkampungan Bani Sa'ad, menjaga kambing dekat Padang Ragun. Kita Padang Ragun kita mana? Ada Padang Ragun darat. Darat ada. Siapa berani pergi darat seorang-seorang? Pergi seorang-seorang pun tak berani. Tapi yang pergi tu orang berani, orang tak berani lagi. Jadi Nabi diajar keberanian. Bila jaga kambing, ancaman kambing dua, pencuri dan serigala. Pencuri datang, dia akan bawa koci, dia bawa alat senjata, pedang ke parang ke, dia nak mencuri. Jadi bertemu dengan pencuri tu, nak lari ke nak jaga. Orang berani, dia tunggu. Serigala pun, serigala lah dia hadap. Sebab ini amanah tu. Jadi Nabi, antara keberanian Nabi memang Allah Ta'ala jadikan. Tapi kalau kita panggil dari segi tarbiyah Allah, kita tengok menternak kambing, bukan Bani Sa'ad tu, memang dah diajar berani. Diajar berani. Itu bab ni keberanian. Sebab itu Nabi boleh duduk perang dalam ketika umur 15 tahun. Tapi bapa saudara dia atas nama anak saudara dia, kamu ini je tugas kamu. Dia ikut arahan. Tapi terlibat dalam peperangan tu. Nabi berani. Wallahu ta'ala alam. Allah maftah alaina futuhal arifin wa zuqna fahman nabiyyin wa dhul musallin wal hamal malaikatil muqarrabin ya fatahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.